1.3 Persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Pengenalan. Kuasa-kuasa barat berlumba-lumba meluahkan kuasa ke seluruh penduduk dunia untuk memiliki tanah jajahan demi kepentingan ekonomi mereka. Sepanyol, Britain, Belanda, Perancis dan Rusia muncul sebagai empayar masing-masing. Kuasa barat lain seperti Amerika Syarikat, Belgium, Jerman dan Itali turut menyertai perlumbaan mendapatkan tanah jajahan. Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak kaya dengan bahan mentah dan kawasan pasaran. British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa barat ke wilayah tersebut. Kita lihat di sini, peta menunjukkan kawasan alam Melayu dikuasai oleh kuasa barat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kita lihat di sini daripada atas, British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British di sini. Perancis meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di Segenting Kera di sini. Rusia berhasrat membuka penempatan di ujung Salang, bawah sedikit daripada Segenting Kera, atas daripada Perlis. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi di sini. Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu di sini. Pihak persendirian iaitu keluarga Brooke menguasai wilayah Sarawak pada tahun 1853 hingga tahun 1905. Keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga ke sempadan Brunei sini Sarawak hingga ke Brunei di sini Brunei. Syarikat dagang British iaitu Syarikat Borneo Utara British SBUB membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. So di sini kita lihat keluarga Brooke membeli wilayah-wilayah di Sabah daripada Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu, menjadikan Sabah ini dimiliki oleh keluarga Brooke. Belanda berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur di sini Ini Hindia Timur Sekarang ni Pulau Jawa. Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste di sini. Dan juga Sepanyol menakluki Kesultanan Sulu di selatan Filipina sekarang di sini. 1.4 Perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Pengenalan. Kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang berdiplomasi dan bersifat agresif. Misalnya Portugis menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Belanda pula menggunakan strategi serangan fizikal, perjanjian dan pakatan kuasa barat untuk mendapatkan wilayah atau jajahan. British menggunakan strategi yang lebih bersifat diplomasi berdasarkan isu dan faktor setempat. Pada tahun 1873, Parti Konservatif mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Kerajaan baru ini menukarkan dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Dasar campur tangan bermaksud British melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Pedagang negeri-negeri Selat mendesak kerajaan British supaya campur tangan dan melindungi kepentingan pelaburan mereka. Kerajaan British di London membuat keputusan untuk campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu demi menjaga kepentingan ekonomi British. Andrew Clark dihantar untuk menggantikan Governor Harry Ott. Beliau sengaja mencari alasan untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan dan campur tangan British. Oleh itu, British menggunakan pelbagai strategi sekaligus meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, kita lihat peta Eropah menunjukkan kedudukan kuasa Sepanyol, Portugal, Belanda, Perancis dan Britain. Okay, kita tengok di sini semua negara-negara mereka ni berhampiran Britain atas, kemudian Belanda di sini, Perancis, dan Sepanyol sini, dan juga Portugal di tepi sini. Ni Portugal. Strategi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita. Selepas serangan Portugis, Belanda berusaha meluaskan kuasanya di negara kita. Antara strategi yang digunakan termasuklah serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. British pula lebih licik apabila menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Antaranya termasuklah serangan fizikal, pakatan, perjanjian, manipulasi, ugutan, desakan, tipu helah dan pajakan. Strategi Belanda, serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Strategi British, manipulasi, ugutan desakan, tipu helah, perjanjian, pakatan,
pajakan dan serangan fizikal. Ilustrasi peristiwa menandatangani Perjanjian London 1824. Di sini Glosari. Manipulasi. Tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Ugutan, desakan. Menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang menggugut atau mengenakan sesuatu. Tipu helah. Mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu helah terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Perjanjian. Peristiwa seseorang atau pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pakatan. Permuafakatan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Pajakan. Kontrak, iaitu kuasa atau hak yang membolehkan orang lain menggunakan atau menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dan dengan bayaran tertentu. Serangan fizikal. Melakukan tindakan menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Strategi Belanda untuk menguasai negara kita. Serangan fizikal. Belanda berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor pada tahun 1650 dan di Kuala Perak pada tahun 1651 disebabkan oleh dasar monopoli biji timah oleh Belanda. Pada tahun 1763, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau kerana bimbang penguasaan Selangor ke atas Selat Melaka. Pada tahun 1782, Belanda berperang dengan Johor disebabkan berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Pada tahun 1784, sekali lagi Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perairan Selat Melaka. Pada tahun 1784 dan 1785, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Strategi Belanda. Perjanjian. Pada tahun 1650, Belanda mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor. Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Melalui pakatan, pada tahun 1641, Belanda mengadakan pakatan dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Belanda mengadakan pakatan dengan British dan bersetuju meterai perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Okey, di sebelah kiri ini adalah satu gambaran ilustrasi peristiwa menandatangani perjanjian antara Stamford Raffles dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman pada 6 Februari 1819. Sekarang kita lihat pula bagaimana strategi British untuk menguasai negara kita. Yang pertama, manipulasi. British mendapatkan Singapura pada tahun 1871. Berlaku perebutan takhta di Perak. British menggunakan peluang ini untuk campur tangan. Kejadian Lanun merompak kapal dagang British di Selangor dan menyerang rumah api di Tanjung Rachado menjadi alasan untuk British campur tangan. Konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan menyebabkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Tipu helah. British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah. Francis Light melakukan tipu helah kepada Sultan Kedah. Pakatan. British mendapatkan Melaka, menyaksikan Pakatan Kuasa Barat iaitu British dan Belanda memeterai perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Melalui perjanjian ini, British berjaya mendapatkan Melaka manakala Belanda memperoleh Bangkahulu. Strategi British, ugutan desakan. British membuat ugutan desakan agar Sultan menerima residen British di Selangor dan Pahang bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing. James Brooke mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Perjanjian. British mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang memeterai perjanjian menerima naungan British. Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Pajakan. Melalui pajakan dan pemberian piagam Syarikat British Utara Borneo, British meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Serangan fizikal. Keengganan penghulu Nanning Dol Said tunduk kepada kekuasaan British di Melaka
menyebabkan British menyerang Nanning pada tahun 1831 dan 1832. British membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah takhta Sultan Mahmud Lingga. Kita lihat pengajaran iktibar yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang berlaku. Penguasaan kuasa barat ke atas negara kita dengan menggunakan pelbagai taktik dan strategi menyebabkan berlakunya perubahan besar-besaran dalam pelbagai aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, kita sewajarnya mengambil iktibar daripada kerakusan kuasa barat tersebut yang bersedia berbuat apa-apa saja demi mencapai matlamat penjajahan. Setiap rakyat haruslah bersatu padu, bermuafakat, bekerjasama memajukan ekonomi negara dan sentiasa bersiap siaga menangani ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita.